Malaysia sedang bergerak ke arah menjadi negara tua. Bukan 100 tahun, bukan 50 tahun tapi lebih cepat daripada yang kita sangka. Dalam episod TV Rosak Studio kali ini, kita sembang secara santai, berfakta dan sedikit jenaka tentang kenapa orang Malaysia hidup makin lama, kenapa anak makin kurang, apa kesannya kepada keluarga, ekonomi dan masa depan, dan sama ada kita benar-benar bersedia atau sekadar buat-buat muda. Ini bukan video menakutkan. Ini video mengajak kita berfikir sebelum terlambat. Malaysia bakal jadi negara tua, tapi kita masih suka rasa muda. Pagi hari ke Pekan Lama, beli akhbar sambil bertegur sapa. Usia meningkat tak siapa minta, tapi kita tetap mahu ketawa. Malaysia sedang bergerak ke satu fasa yang jarang kita sembang. Negara tua. Bukan tua dari segi bangunan, tapi tua dari segi penduduk. Semakin ramai warga emas, semakin sedikit bayi lahir. Tapi peliknya, kita masih bercakap seolah-olah semua orang umur 25 dan lutut masih kuat naik tangga. Ini bukan cerita seram. Ini cerita realiti. Cuma kita belum biasa dengar. Malaysia bolehlah dipertimbangkan sebagai sebuah negara yang semakin tua. Istilah ini merujuk kepada sesebuah negara di mana nisbah populasinya mempunyai jumlah warga emas yang signifikan. Sambil populasi negara kita semakin menua, sudah tentu penting untuk kita mengadaptasikan dasar-dasar serta infrastruktur bagi memenuhi keperluan populasi demi memastikan warga tua dapat hidup sihat dan aktif. Dan di sini Bukit Bendera ingin menyorot perihal keadaan rumah-rumah jagaan orang tua. Pusat-pusat jagaan swasta diuruskan oleh syarikat persendirian ataupun organisasi yang didanai melalui yuran yang dibayar oleh penghuni ataupun anggota keluarga mereka. Mereka juga mungkin menawarkan penjagaan yang lebih kayangan serta tingkatan privasi yang lebih berbandingkan dengan pusat-pusat jagaan kerajaan. Tetapi kosnya memang mahal. Paling tidak pun lebih RM10,000 sebulan untuk seorang individu. Jadi cuba bayangkan, kalaulah ada kedua-dua ibu bapa yang masih ada, harganya 2 kali ganda. Jadi di sini ada keperluan untuk mentransformasikan rumah-rumah jagaan di bawah penyelenggaraan kerajaan supaya menjadi lebih meriah dan juga memberikan keriangan serta penjagaan yang lebih bermaruah. Kerajaan boleh mencuba beberapa strategi, antaranya menambahbaikkan kemudahan dengan persekitaran taman-taman yang subur, pusat kesihatan yang mencerdaskan dan juga kawasan komunal yang selesa untuk mereka berkumpul dan juga membawang. Jadi tawarkan program rekreasi, segala jenis program muzik, seni, tarian dan juga permainan yang direka khas sesuai dengan minat dan juga kemampuan warga emas. Pada masa yang sama, wujudkan inisiatif-inisiatif yang dapat memperbaiki kesihatan fizikal dan juga mental, dan juga wujudkan program penjagaan demensia dan juga perkhidmatan khas yang dirangka untuk menyokong penghuni yang menghidap demensia, termasuklah aktiviti yang dapat memperlahankan kesannya. Hakikat pertama yang perlu kita terima, orang Malaysia hidup semakin lama. Alhamdulillah, kesihatan bertambah baik. Tapi dalam masa yang sama, kadar kelahiran makin turun. Anak 1 dah cukup. Anak 2 kira berani. Anak 3, jiran mula tanya, kerja apa ni? Bila orang hidup lama, tapi bayi kurang lahir, struktur masyarakat berubah. Hari ini sekolah kurang murid. Esok lusa, tempat kerja kurang pekerja. Lepas tu, yang ramai cuma barisan di klinik, bukan di taman permainan. Kedua, budaya kita masih belum bersedia jadi negara tua. Kita suka gelar warga emas orang lama, tapi sistem kita masih layan mereka macam orang muda. Naik tangga jauh, beratur lama, borang kecil-kecil tulisan. Kadang-kadang warga emas datang hospital bukan sebab sakit, tapi sebab stres cari kaunter yang betul. Ketiga, bila masyarakat menua, tekanan jatuh pada generasi muda. Seorang anak jaga 2 ibu bapa, kadang-kadang jaga sekali mertua. Gaji before tiru, tanggungjawab tipa perlu, belum masuk hutang, rumah, dan soalan makcik masa raya. Bila nak kahwin? Keempat, ekonomi juga terasa. Kurang tenaga kerja muda, lebih ramai pesara. Cukai siapa nak bayar? KWSP siapa nak isi? Kalau tak diurus betul, negara boleh jadi tua sebelum sempat kaya. Tapi jangan salah faham. Jadi negara tua bukan malapetaka. Negara maju pun menua. Bezanya,
mereka bersedia. Warga emas dihormati, bukan disisihkan. Pengalaman dihargai, bukan dianggap beban. Masalah kita cuma satu. Kita suka buat lawak tentang usia, tapi tak serius bila bercakap tentang masa depan. Kita gelak rambut putih, tapi lupa satu hari nanti kita yang cari pewarna rambut. Selain itu, perubahan ke arah negara tua juga akan mengubah cara kita bekerja. Dulu kerja sampai umur 55, lepas tu rehat. Sekarang, umur 60 pun masih buka laptop. Umur 65 masih jawab WhatsApp, bos. Umur 70 masih jadi pakar rujuk dalam grup keluarga. No, ini bukan sebab warga emas tamak kerja, tapi sebab pengalaman mereka masih sangat diperlukan. Cuma sistem kita belum cukup fleksibel untuk raikan perkara ini. Seterusnya, jurang generasi akan makin jelas. Anak muda bercakap pasal AI, kripto dan kerja jarak jauh. Warga emas pula bercakap pasal kesihatan, kos ubat dan harga barang. Dua-dua isu penting, tapi bila tiada ruang pertemuan, kita mula salah faham antara satu sama lain. Anak muda anggap orang tua ketinggalan. Orang tua anggap anak muda kurang hormat. Padahal kedua-duanya cuma bercakap dari dunia yang berbeza. Dalam masa yang sama, institusi keluarga akan diuji. Bila ibu bapa menua, anak-anak terpaksa memilih antara kerjaya dan tanggungjawab. Ada yang kuat, ada yang penat. Ada yang ikhlas, ada yang terpaksa. Dan di sinilah kita perlu jujur. Bukan semua orang mampu jaga orang tua sendirian. Sebab itu negara tua perlukan sokongan sosial, bukan sekadar nasihat. Sabar ya. Dari sudut budaya pula, masyarakat menua boleh jadi lebih matang atau lebih keras kepala. Yang matang belajar dari pengalaman. Yang keras kepala berkata, zaman aku dulu lagi susah. Kalau pengalaman tidak dikongsi dengan hikmah, ia jadi beban, bukan panduan. Sedangkan negara tua yang berjaya ialah negara yang menggunakan memori lama untuk membina masa depan, bukan untuk meremehkan generasi baru. Satu perkara yang jarang dibincangkan. Warga emas juga manusia yang mahu dihargai, bukan dikasihani. Mereka tak minta dilayan seperti kaca. Mereka cuma mahu didengar, dihormati dan masih berguna. Kadang-kadang, senyuman dan ajakan berbual lebih menyembuhkan daripada ubat. Kita takut jadi tua, tapi kita tak buat apa-apa supaya tua itu selesa. Akhirnya, menjadi negara tua memaksa kita bertanya soalan besar. Adakah kemajuan hanya tentang bangunan tinggi atau tentang cara kita menjaga manusia yang pernah membinanya? Kalau kita berjaya jaga warga emas hari ini, kita sedang menjaga diri kita di masa depan. Sebab semua orang, cepat atau lambat, akan sampai ke barisan itu. Menarik, Malaysia menuju negara tua. Pertama, Malaysia sedang menuju status negara menua lebih cepat daripada jangkaan ramai orang. Secara ringkas, negara dianggap menua bila peratus. Warga emas 65 tahun ke atas meningkat dengan ketara manakala kadar kelahiran menurun. Malaysia dulu dikenali sebagai negara muda, tapi kini anak makin sedikit. Orang makin panjang umur. Kita tak perasan sebab perubahan ini berlaku perlahan. Macam uban, tiba-tiba sedar bila dah banyak. Kedua, kadar kelahiran di Malaysia semakin menurun kerana kos hidup dan gaya hidup. Anak bukan tak nak, tapi rumah mahal, kos jagaan tinggi, masa makin sempit. Hari ini, ramai pasangan rasa cukup sekadar cukup. Anak satu pun dah rasa macam jaga satu pasukan bola. Ketiga, orang Malaysia sekarang hidup lebih lama berbanding generasi dahulu. Ini berita baik, tapi bila umur panjang tak disertai sistem sokongan yang kuat, ia jadi cabaran. Kita ada lebih ramai warga emas aktif. Cuma negara belum cukup bersedia untuk guna kebolehan mereka. Keempat, struktur keluarga tradisional makin berubah. Dulu, ramai adik-beradik, tanggungjawab dikongsi. Sekarang, anak tunggal jaga dua ibu bapa. Kadang-kadang tambah mertua. Tekanan emosi dan kewangan meningkat. Tapi kita masih berpura-pura semuanya boleh tahan. Kelima, negara menua bukan bermaksud produktiviti menurun kalau pengalaman dimanfaatkan. Banyak warga emas masih sihat, bijak dan berkemahiran. Masalahnya, budaya kerja kita cepat menolak orang berusia, seolah-olah umur adalah kelemahan, sedangkan ia sebenarnya aset. Keenam, sistem bandar dan kemudahan awam di Malaysia lebih mesra orang muda berbanding warga emas. Tangga tinggi, papan tanda kecil, laluan jauh. Kadang-kadang warga emas penat. Bukan sebab sakit, tapi sebab sistem tak mesra mereka.
Ini fakta senyap yang jarang orang bincang. Ketujuh, ironi paling besar, anak muda hari ini takut jadi tua, tetapi masyarakat hari ini tidak bersedia untuk menua dengan baik. Kita beli produk awet muda, tapi lupa bina dasar ketika tua. 8. Negara yang berjaya mengurus penuaan penduduk biasanya mula bercakap awal, bukan bila sudah terlewat. Malaysia masih ada masa, belum terlambat. Tapi kalau kita terus buat-buat muda, suatu hari nanti kita akan tua dalam keadaan terkejut. Malaysia bukan tiba-tiba tua, kita cuma terlalu lama tak nak bercakap tentangnya. Kita takut umur naik, tapi kos hidup dah naik dulu. Ini dalam masa 5 tahun lagi, Malaysia akan dikenali sebagai negara tua. Apa itu negara tua? Adakah ianya merujuk kepada negara kita ni dah tertubuh lama sangat sampai kita dikenali sebagai negara tua? Ataupun perkembangan kita terlalu slow sampai kita dikenali sebagai negara tua? Sebenarnya kedua-dua ini bukan definisi negara tua. Negara tua merujuk kepada populasi warga negara yang berusia 60 tahun dan ke atas melebihi 15.3% daripada keseluruhan penduduk di Malaysia ini. Adakah ini menunjukkan satu benda yang baik ataupun sebaliknya? Jom sama-sama kita bincangkan. Benda pertama yang kita kena tahu dan kita kena ambil maklum, yang mana bila mana adanya ramai orang tua di dalam negara kita, ianya memberi satu indikasi bahawa perkhidmatan sosial dari segi kesihatan, penjagaan kita terhadap kesihatan adalah lebih baik. Ini kita boleh tengok dalam life expectancy Malaysia pada tahun 2022 adalah agak tinggi berbanding dengan negara jiran kita, Indonesia. Baiklah, jadi ini menunjukkan kita boleh hidup dengan lebih lama dari segi jangkaannya lah, life expectancy itu tadi. Jadi itu antara perkara baik daripada negara tu punya pengiktirafan terhadap negara kita ni lah. Tapi semua benda yang baik ada juga sebaliknya. Okay. Antara isu-isu yang mungkin kita kena pertimbangkan dan kita kena bersedia adalah dari segi kos dan juga penjagaan kepada warga emas kita ni. Bagaimana kita nak atasi masalah-masalah yang melibatkan warga emas. Antaranya dari segi penjagaan kesihatan mereka, antara lain daripada segi pekerjaan, sebab dengan adanya diorang mesti kekosongan pekerjaan tu susahlah sebab mereka masih hidup. Takkan kita nak suruh diorang ni mati, kita pun tak nak macam tu. Bagaimana kita nak atasi? Kita ada juga diorang tapi yang juga memberi peluang kepada orang muda untuk bekerja. Kemudian kita juga nakkan mereka hidup dalam keadaan yang sejahtera. Kita tak nak mereka ni hidup dalam keadaan yang macam sunyi dan sebagainya. Ini yang kita sebut sebagai masalah kesunyian yang mungkin berlaku apabila mereka ni dah tua, anak-anak dah keluar daripada rumah dan sebagainya. Jadi persoalannya menjelang pada tahun 2030 Malaysia menjadi negara tua, adakah kita bersedia? Dan sekarang ni kita ada satu dasar warga emas negara untuk bincangkan, untuk jaga pasal benda ni. Tapi persoalannya, adakah dasar warga emas negara itu memadai? Jadi sila komen, adakah anda semua rasa Malaysia bersedia? Adakah dasar warga emas ini cukup? Bincangkan di ruangan komen. Jangan lupa share video ni dan juga jangan lupa follow untuk perkongsian-perkongsian yang akan datang. Sekian, terima kasih belajar demi ummah. Kesimpulannya, Malaysia bakal jadi negara tua, tapi itu bukan tanda kita lemah. Ia tanda kita hidup lebih lama. Cuma persoalannya, adakah kita bersedia hidup lebih bijak? Kalau hari ini kita jaga warga emas dengan baik, esok bila kita tua, kita tak perlu harap ihsan. Kita sudah bina sistem. Kami akhiri video ini dengan serangkap pantun. Daun gugur bukan kerana mati, tapi memberi ruang yang baru. Tua bukan tanda hilang erti. Ia cuma hidup yang sudah tahu.